هذه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Fadil Tuan Haji Zainal Azim beserta Tuan Kuasa, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, datuk-datuk muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wa kullu amin wa antum bi khair. Sepanjang tahun tuan-tuan berada pada keadaan yang baik, yang bahagia dan berkat kerana kita telah masuk pada bulan Rajab Mudhar. Ya, kita dah berada pada bulan Rajab yang menjadi suatu bulan yang dinanti-nantikan untuk pencinta Allah, pencinta akhirat. Kita menyediakan bekalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, maka doa yang dianjurkan kita baca, Allahumma barik lana, bukan fima razaqtana kan. Tuan-tuan ikut saya baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca lepas sembahyang. Dan dulu kalau kita atuk saya dulu Tuan Haji Syahri 20 tahun 30 tahun lepas, dia akan salin istighfar Rajab. Istighfar Rajab ni tuan-tuan amalan orang soleh. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca 70 kali pagi, 70 kali petang. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itulah amalan Tuan Guru Ustaz Hashim, itulah amalan Tuan Guru Ustaz Razak. Itulah amalan-amalan tuan-tuan bermula Rajab, bulan istighfar. Maka memang bersesuaian dengan tema kita malam ini, tasawuf kita. Maka tuan-tuan, kita nak sambung pada halaman 153. Qala rahimahullahu ta'ala, bahawa dunia ini tidak sunyi dengan anak-anak. Saya katakan terjemahan ni silap, minta maaf. Terjemahan dia tuan-tuan, dunia ada penggemarnya, akhirat juga ada penggemarnya. Ada abna' dunia, pencinta dunia yang mengorbankan akhirat. Ada pencinta akhirat yang tidak tergiur dengan fitnah dunia. Itu maksud dia, tajuk ini. Ya tuan-tuan jadi yang bab anak ni tak tepat. Okey. Dunia, saya ulang balik tuan-tuan, dunia tuan-tuan ada kaki dia. Kaki fitnah, kaki botol, kaki yang tak baik lah. Akhirat pun tuan-tuan ada kaki dia. Kaki yang ke masjid, kaki menolong orang susah, kaki yang menolong mangsa banjir. Ada kaki dia. Jadi kita nak memilih mana? Memilih menjadi abna, anak-anak akhirat. Bukan memilih menjadi anak dunia yang mengorbankan akhirat. Itu makna dia. Sebab apa tuan-tuan? Saya rujuk kepada syarah ini. Syekh Dr. Muhammad Yasir Al-Fadmani disebutkan tuan-tuan dalam syarah ulasan nota kaki beliau, hadis Nabi SAW, ayyuhan nas, manusia, kunu min abna'il akhirah. Hendaklah kamu menjadi pengikut kaki goma kepada akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi orang yang leko lalai dengan dunia. Tuan-tuan kenapa? Fa inna kulla ummin yatba'uha waladuha. Tuan-tuan, anak akan ikut omak. Hati kita ke mana? Akhirat, kita mudah beramal soleh. Hati kita dunia, maka kita akan berat melakukan amal soleh. Tuan-tuan, selesai kat situ Baik, saya sambung lagi. Jangan sesekali berkata, kami sudah tuntut
tetapi tidak juga memperolehnya. Apa makna tuan-tuan? Ya, maknanya kita saya dah usaha dah cari petunjuk, mencari hidayah Allah Ta'ala. Saya dah cuba cari tapi tak jumpa. Apakah tuan-tuan kenyataan kita tu boleh dipertanggungjawabkan ataupun tidak? Cari kalau tak jumpa tuan-tuan, kalau tak ada line memang tak jumpa lah. Kalau kita duduk tuan-tuan sebuah benua yang berasing, hutan belantara, tak ada pendakwah yang sampai, tak ada jemaah tabligh yang sampai, tak ada ustaz ke orang kampung yang sampaikan puasa wajib, semayang wajib, Tuhan itu esa. Kalau tak sampai, itu dipanggil ashabul fatrah. Diorang tak kena apa-apa balasan. Sengkang masa kewafatan Nabi Isa alaihi salam sehingga kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil ashabul fatrah. Tuan-tuan, mereka tidak diseksa kalau tidak sampai seruan. Tak sampai hukum hakam, maka mereka tidak akan dihukum, tuan-tuan. Ya, tetapi masalahnya kita ni duduk mana? Bandar, kampung. Kita ada masjid yang besar, kita ada agensi agama, ustaz-ustaz kami ramai, imam ada, makmum ramai, tuan-tuan. Jadi kita jangan bagi alasan cari tak jumpa. InsyaAllah kalau cari pasti jumpa. Itu maksud dia, tuan-tuan. Jangan bagi alasan cari tapi tak memperoleh. Kalau kamu tuntut dengan ikhlas dan dengan benar, ya, 154 kau cari elok-elok. Nak cari apa ni? Kebenaran. Datang masjid ni nak tunjuk apa? Nak tunjuk handa. Nak tunjuk handa tak payahlah. Datang sekolah nak tunjuk apa? Tunjuk pandai. Tak dapat. Kalau kita nak tunjuk kita hebat, mencari keaiban orang, kelemahan orang, tuan-tuan, kita tak akan jumpa kebenaran. Ya. Maka cari kebenaran dengan ikhlas. Berapa ramai orientalis. Saya baca kitab di Masjid Senayan, Sri Senayan. Kitab I'lamus Sajid, Imam Zarkashi. Ada tuan-tuan orientalis, dia masuk Islam kerana masuk masjid, buat lawatan kat masjid dia. Mendapat hidayah. Berapa ramai orang Amerika, tuan-tuan, orang barat dengar bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, qari Mesir, tahun 60-an, tahun 70-an. Kalau dulu ayah saya kalau sahur di sekolah buka Syekh Khalil Mahmud Khalil Al-Husari, nama dia orang dibuka lah Syekh Mahmud. Padahal qari ni ramai dia kan. Tapi Syekh Mahmud, tuan-tuan, memang steady antara qari antarabangsa yang membaca dalam Kongres Amerika. Banyak orang kafir masuk Islam. Kenapa? Kerana dia menyampaikan dengan kejujuran, keikhlasan. Orang dengar dapat hidayah. Kan, tuan-tuan kan? Tu cari dengan betul, tuntut dengan ikhlas, dengan benar, kau pasti temui kebenaran. Apatah lagi kita ni dilahirkan Muslim, dibesarkan dalam suasana masyarakat masjid, masyarakat Islam. Artinya kita lagi senang, tuan-tuan, insya-Allah mendapat kebaikan dan kebenaran. Okey, kau cari betul-betul, nescaya kamu akan mendapatnya kebaikan, kebenaran, hakikat, tariqat, syariat, ma'rifah, semua kau dapat. Ya. Sebab utama kamu tidak mendapatnya kenapa? Kenapa tak dapat khusyuk? Kenapa tak lekat lagi hati dengan masjid? Kenapa hati masih liar dengan Quran? Tak boleh lekat baca Quran? Kenapa berzikir boring? Kenapa kuliah tak boleh lama-lama, longoh-longoh kaki? Kerana kita belum bersedia. Kenapa tak dapat? Kerana tiadanya persediaan. Okey, kita bersedia, tuan-tuan, maka fuyudat, limpahan-limpahan Allah akan masuk dalam hati kita. Tapi kena bersedia dengan istighfar. Okey, tuan-tuan, tadi kita kata istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Istighfar Rajab kan, tuan-tuan. Bersedia dari sekarang sebelum masuk gerbang Syaban, sebelum kita ada insya-Allah bulan Ramadan. Kan dia dah tulis dah kat TV tu 59 hari lagi insya-Allah. Panjang umur kita bertemu Ramadan, dan insya-Allah harap tahun ni dapatlah kita tarawih sama-sama insya-Allah, tuan-tuan, ya, doa sama-sama. Okey. Baik. Qala, Syekh bagi contoh lagi apa? Tuan-tuan, kalau kita tengok, Allah nak tengok kesungguhan kita. Senang je, bahasa Arab sebut 3 patah perkataan, man jadda wajad. Siapa sungguh dia dapat. Sungguh kan? Ada kesungguhan. Kesungguhan apa? Tunjukkan kesungguhan. Saya datang malam ni nak mengaji. Ada kitab.
ambil rehal, catat, donga. Itu nampak kesungguhan dia dapat. Manjadda wajad. Sambil lewa, qamu kusala, semayang lambat-lambat, malam malas, tak sudi terima Rajab dah sampai, dia tak sudi terima Rajab. Syaban dah sampai, dia reject Syaban. Ramadan berkunjung, Ramadan sama yang lain, dia tak terima, dia tak bersedia. Kita sedia tuan-tuan, Allah akan bagi kita pelbagai anugerah tuan-tuan. Okey, bagi contoh. Sesungguhnya dia kata apa? Pengantin. Apalah punca pengantin datang ke sini ni? Baca habis-habis. Pengantin tidak munculkan diri di hadapan orang jahat. Tuan ya, kenapa? Kalau kamu nak kahwin, nak jumpa pasangan pengantin, nescaya kamu perlu meninggalkan kelakuan jahat. Dikaitkan macam mana tuan? Kalau dalam bab walimah perkahwinan, maka kita ada komitmen, kena ada mahar, bersedia menanggung amanah, mendidik keluarga. Sakit poning kita kena tanggung. Jadi ini nak cerita bertemu pengantin yang best, yang misali, yang solihah, yang perempuan pun nak yang soleh tuan-tuan kan. Kalau kamu nak tuan-tuan nak jumpa pengantin yang mulia, pasangan yang baik, at-tayyibat, at-tayyibin, tuan-tuan kamu juga kena bersedia. Kalau nak tengok tuan-tuan, pengantin tu tak boleh tunjukkan jasad dia, aurat dia pada bukan pasangan, bukan pada suami dia. Tu Syekh bagi contoh. Tuan-tuan, kena tinggalkan benda-benda yang tak sepatutnya bagi suami. Isteri pun begitulah. Ini contoh yang Al-Imam Ibn Atha'illah radhiyallahu an bagi tuan-tuan. Kalau kamu meninggalkan benda-benda yang jahat, perbuatan-perbuatan yang keji, nescaya balasan dia apa? Kamu boleh bertemu wali-wali Allah. Kamu akan ditemukan dengan orang-orang soleh. Tempat pertemuan orang soleh tuan-tuan mana? Masjid, rumah Allah. Itu hadis sebut begitu. Tuan-tuan, akhun salihun, keluarga, saudara-saudara yang baik itu kita dapat di masjid, insya-Allah kan. Kamu buat baik, kamu jumpa orang baik-baik. Walaupun kamu ni mungkin bukan orang alim, mungkin bukan orang yang berinfak juta-juta, bukan orang yang berpengaruh, bukan pemimpin yang hebat. Mungkin kita orang biasa-biasa orang kampung. Tapi sebab kita niat kita baik, tuan-tuan, menjaga perangai kita, menjaga niat kita, akhlak kita, kita jumpa tuan-tuan dengan wali-wali Allah, berteman dengan orang-orang soleh. Tuan-tuan, berapa pula jumlah wali Allah? Tuan-tuan, wali Allah itu ramai. Saya ajar student saya 2 minggu lepas, jumlah Nabi ada berapa tuan-tuan? Total 124,000. Kan tuan jumlah itu dikatakan jumlah Nabi dan Rasul total semua. 124,000 itu juga tuan merupakan jumlah wali mengikut sebagian pandangan. 124,000. Okey, baca. Dia kata apa? Wali ini tuan-tuan tak akan berkurang. Kalau kurang, Allah akan top up. Apa maksud top up? Sebab itu wali itu dia ada tingkatan dia. Paling tinggi kita panggil aqtab, ghaus. Itu yang paling tinggi. Boleh? Kemudian tuan-tuan tingkatan lain yang kita sebut jenis kategori wali ni, tingkatan wali ni tuan-tuan, dia ada wali akhyar. Akhyar ni di kalangan ulama. Jangan pandang Imam Nawawi bukan wali, salah. Tuan-tuan kata Imam Bukhari bukan wali, salah. Tuan-tuan kata ulama sufi je wali, salah. Ulama fiqh, hadis, qiraat, tafsir, apa bidang ilmu pun tuan-tuan, mereka tu juga ulah wali. Boleh, tapi kategori mereka disebut tadi akhyar. Ada tuan-tuan dipanggil abdal. Abdal ni apa maknanya? Dia meninggal, Allah gantikan dengan wali yang lain. Meninggal ada pelapis dia. Cuma kita hari ini tak nampak wali itu. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Tuan-tuan baca surah Kahfi semalam. Siapa yang Allah nak sesatkan dia, dia tidak akan berjumpa dengan wali yang mursyid. Bahayalah. Maknanya kita tak ada guru, bahaya. Dan guru pun kena tengok guru yang betul-betul lah. Jangan ambil guru Yahya, dulu-dulu guru poning-poning ni ambil lah. Tuan-tuan saya ada satu kes di Seremban lah. Datang
keluarga bincang dengan saya lah, isteri dia bincang. Kesianlah suami dah terlibat dengan satu ajaran hakikat. Kan? Jadi dia berdebatlah dengan saya. Saya katalah, saya ni terpaksa cerita lah, saya ni syekh tarikat ni. Tapi saya nak cakap bab hakikat ni dia tak boleh lopeh melainkan kita ikut jalan tarikat. Syariat, ya, nak sampai ke hakikat tu, tengah dia, penghubung dia ialah tarikat dulu. Saya tak kenal tarikat, dia kata. Ustaz baca ustaz punya, dia cabar saya lah. Ustaz baca ustaz punya sanad, ustaz tahu tak tawasul tu apa? Amboi, dia tanya Dan pula, tahu ke tak tahu? Orang awam tuan-tuan, dia dah terkeliru, dah dapat satu. Sebenarnya punca dia senang nak berubat. Bos dia tu pandai berubat orang, jadi pula, rasi pula. Jadi nampak macam magic sikit lah, macam ada karamah. Jadi orang kita suka benda macam tu tuan-tuan. Ya, padahal kita kata kita nak sampai kepada tarikat tadi tu pada hakikat mesti jalan syariat, dan penghubung syariat dengan hakikat tu ialah tarikat. Okey tuan-tuan jadi kalau kita kata tadi wali macam-macam kategori tuan-tuan sekalian, banyak dan tidak akan kurang. Kenapa? Kalau kurang satu je wali, Allah akan bermaksud kuranglah cahaya kenabian. Apa tuan-tuan nak kaitkan? Dulu kita ada bincang tuan-tuan dalam bab karamah, kita ada bincang. Dia macam ni. Sebagaimana Allah memberikan mukjizat bagi Nabi, maka Allah memberikan karamah bagi wali. Pegang yang tu. Wali tuan-tuan, karamah wali itu merupakan pecahan kepada mukjizat Nabi. Boleh, kaedah tu boleh ingat. Semua karamah bagi wali merupakan pecahan mukjizat bagi seorang Nabi. Nabi itu maksum. Boleh? Terpelihara daripada sebarang dosa dan kesilapan. Maksum. Wali, apakah wali maksum? Tak, wali tidak maksum. Dia boleh tersilap, dia boleh buat dosa. Tapi wali tuan-tuan, dia tidak maksum. Ulama kata wali itu mahfuz. Apa beza maksum dengan mahfuz? Maksum memang tidak berdosa, mahfuz itu terpelihara daripada kesilapan. Kod dia terlanjur pun tuan-tuan, dia cepat balik kepada track asal dia sebagai seorang wali Allah Ta'ala. Itu beza dia. Boleh tuan-tuan? Adad dan madad dalam teks Arab disebut begitu tuan-tuan ya. Dia kata apa? Kalaulah seorang wali kurang tuan-tuan, bermaksud adad dan madad itu akan berkurang. Adad bilangan, madad bantuan. Orang qasidah kan? Madad 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 ya Rasulullah. Boleh sebut madad ya Rasulullah. Minta dengan kemuliaan Allah, dengan kemuliaan Nabi SAW, Allah bantu kita. Itu namanya madad. Okey tuan-tuan itu tajuk lain lah. Baik, selesai ya. Kalau kamu cintakan kekasih, nescaya kamu tidak akan sampai kepadanya kecuali kamu adalah sebahagiannya. Oleh yang demikian, kata Syekh di sini tuan-tuan, ya, bersihkan dirimu dari sifat keji dan dari bergelumang dengan dosa. Baru kita dapat pengantin tadi tu, dapat pasangan yang baik, baru tuan-tuan dapat kita bertemu dengan kekasih-kekasih Allah di kalangan para awliya illahi salihin. Boleh tuan-tuan? Maka kita balik kepada basic tarikat tasawuf tuan-tuan, apa dia? 3 ta. Bukan tata 3 ta. Apa dia? Takhalli kha, tahalli ha, tajalli jim. Ini basic tarikat tasawuf. Apa takhalli? Bersihkan hati daripada sebarang aghyar, kotoran, dosa. Dosa itu yang menyekat kita untuk menerima cahaya Allah. Takhalli. Maka bulan Rajab ni bulan istighfar. Ya, tuan-tuan, peluang kita lah nak sama-sama. Kalau ulama salaf dulu tuan, dia 3 bulan ni dah tutup kedai dah. 3 bulan, kita bukan 3 bulan, 9 bulan sebab Covid. Kalau tak boleh bukaan. Orang dulu tuan-tuan 3 bulan Rajab, Syaban, Ramadan dia tak buat aktiviti lain. Tutup kedai, tutup bisnes, menghadap Quran, menghadap kitab, zikir, tasbih, itu je kerja dia. Itu sesuai untuk tuan-tuan pencen ni boleh buat lah tu. Yang belum pencen tak payah buat macam biasa, pergi kojo. Tuan-tuan yang dah pencen, Rejab start. Okey tuan-tuan itu apa? Bersihkan hati, bersihkan diri. Tuan-tuan, dah bersih tuan-tuan, isi pula tahalli. Tadi ada kawasan tu Somak Samun. Kena bersihkan dulu.
Bersihkan. Tuan-tuan dah mesin rumput dia semua, baru boleh tanam pokok. Baru pokok tu tak ada gangguan. Boleh tubuh dengan subur, tuan-tuan. Dah subur hati kita dengan amal soleh, dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dengan amal-amal soleh yang kita biasa buat, tuan-tuan, alhamdulillah. Baru datang tajalli jin. Tajalli ni apa? Jumpa wali. Dan mungkin di kalangan kita ni insya-Allah ada yang wali Allah Ta'ala. Wali kecil lah, 40 orang berkumpul ada satu wali kan. Mudah-mudahan tuan-tuan kan, wali yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, wali Allah itu macam pengantin. Sebab tu dia bagi contoh pengantin tadi. Mereka tidak akan dilihat oleh orang jahat. Orang jahat tak boleh geng dengan wali tu. Orang jahat tak masuk lain dengan wali, tuan-tuan. Tuan-tuan wali ni mahal. Pilihan Allah. Tak boleh online. Ya Allah, supaya Rajab ni, ya Allah, kebetulan pula raya Cina ni, saya apply lah jadi wali, tak dapat dah. Tuan-tuan dia tak boleh online. Tak boleh cerita saya duit banyak. Tak boleh cerita yang itu. Keturunan saya baik, tak boleh cerita. Saya keturunan Said, tak boleh cerita yang itu. Wali pilihan Allah kerana ketekunan kita, keikhlasan kita, kesungguhan kita mencari Allah, beramal kerana Allah, maka Allah angkat kita kepada maqam tajalli. Okey, tuan-tuan Kalau kamu rasa terbeban dalam melakukan ketaatan dan ibadah, tuan-tuan apa dia, tuan-tuan? Ini ukuran timbang taruh untuk tuan-tuan kita ni orang taat ke orang maksiat. Tuan-tuan. Okey? Macam ni nak ukur dia? Kalau buat taat beban, lama, boring, tak ada rasa manis, keseronokan dalam beramal, ini bahaya. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, dalam bab yang sebaliknya, yang bab maksiat tu dia okey. Apa kau jawab benar ni? Kan? Tengok cerita apa benda, tuan. 1 jam setengah dah habis. Patut 3 jam 45 minit. Bola mana boleh 1 jam setengah, masa tambahan patut lagi 3 jam setengah. Wah, tuan-tuan kan rasa sekocap ya habis Kan? Baca Quran 5 minit tu rasa macam 5 hari. Apa tak habis ni? Somak kepala. Ini tuan-tuan contoh yang Syekh kata. Itu timbangan kita. Kalau kita buat taat kita ringan, dan kita ni rasa beban nak buat maksiat, ini kelas. Ini dah ada tanda-tanda orang yang terpilih. Tuan-tuan tapi kalau sebaliknya, buat maksiat, rasa semua on je, tak ada masalah. Kau janji pukul berapa, potik je, covid tak covid dia sampai. Tapi time masjid dah buka, tak sampai-sampai. Ini bahaya, tuan-tuan. Bahaya itu peringatan, tuan-tuan, timbangan apakah kita orang yang ahli taat ataupun ahli maksiat. Baik, tuan-tuan, saya pindah kepada halaman 155. Pada ketika itu kamu mengetahui bahawa kamu sebenarnya belum lagi bertaubat kepada Allah. Artinya kamu ni dah mula nak buat baik, tapi yalah, tuan-tuan, kita nak berubah serentak ni susah. 3 hari berustaz nak sembahyang 5 waktu penuh, tak adalah tang khusyuk tu. Relax dulu, ambil masa sikit. Tapi sungguh-sungguh buat pelan-pelan, usaha lebih, akan dapatlah khusyuk, akan dapat kemanisan beramal. Sebab apa, tuan? Poin dia kata apa? Kalau elok umbi ataupun akar, tuan-tuan, insya-Allah cabang dia, buah dia manis lah. Apa maksudnya? Kalau taubat kita betul, kita memang nak taubah, inabah, kembali kepada Allah, benda-benda lain ni kita akan boleh handle. Puasa Ramadan insya-Allah, puasa Syawal 6 hari boleh buat. Sekarang Rajab panis ni, boleh puasa Isnin Khamis contohnya. Ada yang puasa ini kan, Sabtu Ahad Isnin, puasa 3 hari. Kenapa senang, ringan? Kerana dia punya asas tapak akar tu dah betul. Apa akarnya, apa asasnya? Ialah taubat. Tuan-tuan, taubat nasuha. Boleh? Kalau akar dia betul, cabang dia eloklah. Akarnya betul, tuan-tuan, buah kita nanti manislah. Ikhlaslah akan keluar daripada hasil amalan kita. Okey, selesai. Qala, alangkah baiknya kalau kamu mentaati Tuhanmu sebagaimana kamu ditaati oleh hamba-Mu. Tuan-tuan, apa dia? Kita nak orang bawah kita respect kita.
Suami dia nak, isteri nak, anak ikut cakap dia. Bos nak pastikan semua staf ikut cakap dia. Memang tuan-tuan, pemimpin nak rakyat patuh kepada arahan dia. Betul tuan-tuan, seperti mana kita nak orang bawah kita hormat kita, kitalah yang mula-mula mesti taat kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah. Tuan-tuan itu kaedah dia. Kalau kita tunduk, kalau kita taat, maka orang bawah kita juga akan ikut pada perintah kita. Sekiranya kamu bersungguh-sungguh mencintai Allah Ta'ala, tuan-tuan, apa tanda cinta? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikut, bukan cinta sobut. Cinta itu diikut, dicontoh, dipraktikkan, ditunjukkan. Kan? Khidmat kepada Allah, tuan-tuan, ya, orang yang suka kepada ketaatan. Dan tuan-tuan, kalau dia kata dia suka taat, dia nak jadi orang soleh, dia nak geng dengan wali, dia nak macam-macam janjilah, nak khatam Quran, macam tuan-tuan dia nak selawat banyak. Malam tadi saya di Bukit Kepayang, tuan cerita pasal Imam Suyuti selawat sehari 50,000 kali. Al-Hafiz Jalaluddin, nama penuh dia Jalaluddin As-Suyuti. Imam kita pun, ketua kampung pun Imam Suyuti juga kan. Ni saya sebut Jalaluddin Musi As-Suyuti. Selawat Nabi sehari 50,000 kali. Dibaca kisah tu oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani selawat Nabi sehari 23,000 kali. Jealous, macam mana dia boleh 50,000, aku 23? Tak boleh jadi ni. Tinggal WhatsApp, tinggal pasar tani, tinggal mengumpet, tinggal membawang, tinggal semua selawat. Imam Sya'rani juga dapat selawat sehari 50,000 kali macam Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu. Bagaimana kekuatan mereka, tuan-tuan, boleh selawat banyak tu? Kita hari Jumaat pun 10 kali pun tak dapat selawat. Lemah gitu, tuan-tuan kan. Nak habiskan surah Kahfi 110 ayat tu pun 10 awal 10 akhir pun kadang-kadang tak baca. Kalau imam tak datang Yasin malam tu, kita yes, bagus imam tak datang, sujud syukur. Punyalah tuan-tuan, kita tahu kan iman kita kan. Memang tak sujud, tapi dalam hati tu berbunga sikit. Alhamdulillah imam tak datang, dia baca panjang tahlil. Orang balik dia tak balik-balik lagi kan tuan-tuan ini tanda-tanda lah tu. Ya tuan-tuan kan. Jadi tengok kesungguhan para ulama, para aulia. Dia tak terkocoh-kocoh, tergesa-gesa. Isti'jal maksudnya tuan-tuan. Jangan buat taat ni nak copek habis. Faham jadi kalau dah tua-tua, saya tak cakap tuan-tuan tua-tua. Sebab ikut WHO, tua itu ialah 80. Tuan-tuan baru 73, muda lagi. Kan? Tua ikut WHO punya terkeliling, tuan-tuan, yang baru dia buat kajian, 65 baru masuk umur tua. Bawah 65 tu kira remaja muda lagi. Ramai remaja Kampung Payung ni remaja purba. Tuan-tuan apa tuan-tuan disebut tadi tuan-tuan? Jangan terkocoh-kocoh, tergapah-gapah. Nak baca laju-laju, nak semayang cepek-cepek laju-laju. Tak. Jadi kita ada timing lah, sederhana. Nak suruh lambat-lambat sangat pun tak lah. Tapi sederhana tuan-tuan. Jangan kata saya ni taat, saya ni suka kebaikan, tapi pek kojo nak siap copek, isti'jal, tergesa-gesa tuan-tuan. Gelojoh ini kojo syaitan. Tak boleh gelojoh. Yang boleh gelojoh ni 3 keadaan dia. Kebumikan jenazah, bayar hutang, solat apabila masuk waktu. Yang keempat, anak dara cukup syarat umur dia, kahwinkan copek. Ini 4 benda ni boleh gelojoh. Yang lain jangan gelojoh. Isti'jal itu daripada syaitan, at-ta'anni minar rahman. Ketenangan itu daripada Allah. Tuan-tuan jadi tanda orang taat apa? Dia tak menggelabah, tak dia nak copek-copek dia, tuan-tuan. Dia buat ikut step yang betul. Dia kata apa? Macam tuan-tuan disebut apa tu? Disebut ka'annaka tanquru bil manaqir. Dalam terjemahan disebut apa? Tuan-tuan, macam patuk. Kan tuan-tuan, itik apa sudu ayam, patuk ayam semayang. Saya rekod, saya ustaz, saya boleh semayang tarawih 20 rakaat. Yang Indonesia tu pesantren tu berapa? 12 minit ke? Yang viral tu 20 rakaat berapa minit? Gilo kan. Jadi baik tak semayang lah macam tu. Biar buat sikit, tapi tak adalah Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar,
Kan walaupun kiai-kiai yang dalam tu mempertahankan tradisi, nak pertahankan tradisi salah buat apa? Tak ada pemakninah. Bayangkan. Jadi tuan-tuan kena faham, istijal tu tak boleh. Kelang kabut bukan maksud pula kelang kabut tu maksudnya kita di lomba pula hegeh-hegeh pula, bukan. Tapi kita styling kita cantik konolah. Faham tuan-tuan jadi itu dia cara dia tuan-tuan jangan macam nak semayang nak copek yo habis benda fardu kena jaga elok-elok. Tuan-tuan, alangkah baiknya mata yang membolehkan kamu melihat segala kebaikan. Jadi gunakan mata ni tengok kebaikan orang lain, jangan cari keaiban orang. Faham? Masuk rumah orang buta, keluar rumah orang bisu. Buat biar tak dengar loceng tu. Sebab start lambat ini, lambat 5 minit. Tuan-tuan, nampak tak? Masuk rumah orang buta, jangan sibuk nak cek-cek orang punya perabot apa-apa. Murah kau punya, kau ni tak kaya. Kang keluar pula, kang ngumpet pula, mulut pula. Dia masuk buta, keluar bisu. Gunakan mata, saya habiskan peringatan ni, Tuan Haji izin habiskan yang ni. Masuk tuan-tuan, ataupun tengok kebaikan. Tuan-tuan menggantikan buta terhadapnya, tengok kebaikan. Kalau ada keaiban, kelemahan, kesilapan, tuan-tuan orang punya tu kita cover-cover lah. Tak payah kita hebah-hebahkan aib. Tuan-tuan kehinaan. Sebelum itu saya ada satu kisah Imam Ibrahim An-Nakhai. Dia ni tuan-tuan, Ibrahim Nakhai ni dia panggil imam yang a'war. A'war ni mata, sebelah mata ni buta, tak function. Arab sebut a'war. Murid dia Sulaiman bin Mahram pula a'mash, rabun. Elok benar lah tu. Tuk guru mata buta sebelah, murid dia tadi apa tuan? Rabun. Rabun tu bukan buta, tak nampak lah rabun macam tak apa jelas pandangan. Dua-dua nak pergi masjid. Kata Tok Syekh dia Ibrahim An-Nakhai kepada murid dia, nama apa tadi? Sulaiman. Man, kau ikut jalan sana, saya ikut dia sepermai. Rumah dekat Tuan Najimat Kicap. Faham? Nak ke masjid, kau ikut jalan dia sepermai dan ikut jalan Surau Lama. Apa masalah? Syekh, kita jalan sama lah. Tak boleh. Kita jalankan, orang kampung akan cakap, tengok tu. Seorang buta, seorang rabun, jalan sama-sama. Tengok tuan-tuan, apa kata Tok Syekh ni? Kata Ibrahim An-Nakhai. Ya tuan-tuan, kepada murid yang kata, apa masalah tuan guru, dia nak komen, dia nak ngumpet lah. Kita pergi masjid, kita buat benda hak, benda betul. Bukan. Aku nak kita dapat pahala, dia orang tak dapat dosa. Nak selamatkan orang jangan melakukan dosa. Orang melihat tuan-tuan kepada keaiban. Mata kita tengok kejadian Allah Ta'ala apapun tuan, bawa kepada keimanan. Itu yang betul. Jangan tengok yang aib, yang tak baik tuan-tuan. Allah itu sifatnya apa? Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Badi'. Itu nama-nama Allah tuan-tuan yang menggambarkan keindahan apa yang Allah ciptakan itu maha sempurna. Terakhir tuan-tuan, disebab apa? Kehinaan banyak berlaku disebabkan kamu berhenti di pintu makhluk. Apa maknanya? Berharap dengan ahli dunia. Bergantung bona dengan orang politik. Bergantung bona dengan orang kaya. Siapa Nabi kata, siapa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thuluthu dinihi. Siapa yang tunduk pada orang kaya, kerana kekayaan dia hilang 1/3 agamanya. Kan? Yang cerita tu lah pendekar yang lapuk orang piramid dah tunjuk lah kita mengampu orang kaya ni tuan-tuan. Orang kaya datang kita cium tangan, kalau boleh cium kaki dia polok-polok, wah up lah, ngampu lah. Datang ustaz seorang tak peduli dah. Datang imam seorang tak hafik dah. Itu apa tanda tuan? 1/3 agama kita telah hilang. Sebab apa? Sibuk mencari kemegahan, kemuliaan di pintu makhluk. Kan? Harap kat orang, Allah tinggal. Ini penyakit yang tak boleh berlaku pada seorang sufi. Makhluk menghinamu, tapi kamu masih terhegeh-hegeh mengampu dia. Kamu tidak mahu kembali kepada Allah. Tuan-tuan maka insya-Allah nanti bulan Syaban kuat panjang umur kita sambung tuan-tuan riwayat kisah Imam Makinuddin Al-Asmar, seorang wali besar daripada Iskandariyah. Mohon maaf tuan-tuan. Terima kasih yang infak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.